Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Mr. Fasam 3. Okey. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan Parlimen dibubar. Okey. Parlimen dibubar setelah Ismail Sabri Yaakob bertemu dengan Seri Paduka yang di-Pertuan Agong, Tuanku Sultan Abdullah, dan meminta perkenan baginda untuk membubarkan Parlimen, dan baginda Seri Paduka Yang Pertuan Agong bersetuju untuk membubarkan Parlimen. Jadi, Malaysia akan menghadapi satu pilihan raya, dan setakat video ini rakam, masih belum ditentukan bila akan bermulanya tarikh pilihan raya. Okey. Kemungkinan, ramai pakar kata, kemungkinan akan menghadap pilihan raya kemungkinan bulan 11. Jadi, di kalangan masyarakat, ramai yang tak setujulah. Sebab bulan 11 ni, terutama sekali negeri-negeri di Pantai Timur, mengalami musim terkujuh, musim banjir. Akan tetapi, Parlimen dibubarkan, dan kita akan menghadapi pilihan raya umum ke-15 pada tahun inilah. Okey. Sebenarnya, Ismail Sabri Yaakob berbuat demikian, kalau ini pendapat aku mungkin kerana kerajaan pada hari ini belum stabil dan politik negara kita belum stabil. Kerajaan gabungan antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional nampaknya rapuh lah kan. Jadi untuk negara stabil di masa akan datang, kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil. Okey, untuk rekod, pada pilihan raya umum ke-14, Pakatan Harapan telah memenangi pilihan raya, menewaskan Barisan Nasional dan juga PAS. Okey, malah PAS menguasai 3 negeri, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Barisan Nasional hanya menguasai 2 negeri, Pahang dan Perlis. Baki negeri lagi telah dikuasai oleh Pakatan Harapan. Akan tetapi, bila berlakunya langkah Sheraton pada 2020 yang menyebabkan bermulanya ketidakstabilan politik negara kita, menyebabkan Pakatan Harapan jatuh dan naiknya kerajaan gabungan antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional serta GPS daripada Parti Liberal Sarawak. Gabungan Parti Sarawak, GPS, membentuk kerajaan campuran. Okey. Aku tak nak upas lebih lanjut lah masalah politik tu. Aku hanya menerangkan dari segi rekod lah. Okey. Dan selepas tu Malaysia mengalami 2 kali pertukaran Perdana Menteri. Mula-mula Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Parti Bersatu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan selepas itu, tak lama kemudian beliau telah digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob daripada Parti UMNO menjadi Perdana Menteri Malaysia. Yang sekarang ni lah. Okey, untuk pilihan raya akan datang, kalau ikut kemungkinanlah akan jatuh pada bulan 11. Akan tetapi, sebenarnya kalau bagi aku, walaupun pendapat aku ni mungkin bertentangan dengan majoriti rakyat Malaysia, tapi kalau pendapat aku, kita sepatutnya mencepatkan pilihan raya. Sebab Malaysia ni adalah sebuah negara demokrasi. Demokrasi ni ialah negara yang mana parti yang memenangi pilihan raya dipilih oleh rakyat yang menjadi kerajaan. Tetapi situasi di Malaysia sekarang terbalik. Yang kalah jadi kerajaan, yang menang jadi pembangkang. Jadi untuk menjunjung prinsip demokrasi, parti yang menang, yang dipilih oleh rakyat perlu menjadi kerajaan. Oleh itu, bagi akulah langkah Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen supaya diadakan PRU ke-15 ni adalah satu langkah yang baiklah. Satu langkah yang baguslah. Sebab macam ni, aku ni buat konten mengenai khas masa. Kalau kita tengok keadaan semasa ni, 2023 dijangka merupakan tahun yang sulit bagi dunia. Bukan sahaja Malaysia, seluruh dunia. Ada berlaku masalah makanan lah, masalah cuaca lah, masalah ekonomi lah, masalah politik lah. Dan dijangka dugaan tahun 2023 lagi dahsyat. Kalau menjelang tahun 2023, kita tak ada sebuah kerajaan yang stabil, kerajaan dipilih oleh rakyat, kerajaan masih lagi tak stabil, bermasalah, ada pertikaian dalaman. Sampai bila kita nak settle masalah untuk tahun 2003? Macam aku cakap tadi, tahun 2003 merupakan tahun mencabar bagi dunia. Dan pendapat aku, walaupun mungkin bertentangan dengan korang semua, kita patut buat pilihan raya sekarang, kita patut pilih kerajaan sekarang, pilihlah kerajaan yang stabil supaya untuk tahun 2023 nanti kita boleh menghadapi dugaan-dugaan yang dikatakan mencabar tahun depan. Jadi dengan kerajaan stabil ni, insya-Allah mungkinlah Malaysia boleh menghadap dugaan-dugaan yang dijangka melanda tahun 2003 dengan baik. Jadi walaupun mungkin pendapat aku ni tak sama dengan korang, menentang majoriti, tetapi itulah pendapat aku. Dan aku rasa kita terpaksa membuat pilihan raya lebih awal. Walaupun mungkin terpaksa mengundi di musim hujan, di musim terkujuh. Tapi
berdekatan pelbagai netizen kata, pilihan raya ni bahaya sebab buat musim banjir, buat musim terkujuh. Mungkin bagi akulah, ni pendapat akulah, SPR perlu memikirkan SOP, prosedur yang barulah untuk pilihan raya kali ni supaya pilihan raya 15 ni dapat berjalan lancar, dapat diadakan walaupun mungkin terpaksa melalui musim terkujuh, walaupun terpaksa melalui musim hujan, terutama kali di negeri-negeri pantai timur Malaysia. Mungkin SPR perlu memikirkan satu kaedah baru, prosedur baru, SOP baru bagi memudahkan pilihan raya ini dijalankan pada musim hujan lah, musim terkujuh aku cakap tadi. Harapnya SPR dapat menemui penyelesaian inilah. Lagipun SPR ni kita tahu Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ni mempunyai banyak pengalaman menguruskan pelbagai jenis pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, pilihan raya umum. Jadi kita harapkan kebijaksanaan SPR menguruskan pilihan raya kali ini dapat diteruskan lagi dan diorang dapat memikirkan satu cara pilihan raya boleh dibuat, boleh dijalankan walaupun musim hujan. Kita serah saja kepada kepakaran pihak SPR mengaturnya. Okey. Untuk pengetahuan juga, korang juga selepas pilihan raya umum 14 ada 4 pilihan negeri telah dijalankan. Pilihan negeri Sabah yang telah dimenangi oleh Gabungan Rakyat Sabah, pilihan negeri Sarawak yang dimenangi oleh Gabungan Parti Sarawak GPS, pilihan negeri Melaka yang telah dimenangi oleh Barisan Nasional dan juga pilihan negeri Johor yang telah dibuat oleh yang pilihan negeri Johor yang telah dimenangi oleh Barisan Nasional juga. Maknanya 4 negeri ini tidak akan mengundi bagi peringkat DUN. Diorang hanya mengundi di peringkat parlimen saja. Manakala negeri-negeri lain masih belum mengambil keputusan sama ada nak bubar DUN ataupun tidak. Yang aku tahunya Perak, Pahang dan juga Perlis sudah membubarkan DUN. Manakala Perak on the way nak bubar DUN. Tapi di negeri-negeri yang diperintah oleh PAS dan juga Pakatan Harapan, Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang macam tak mau bubar DUN. Begitu juga di Kelantan, Kedah dan juga Terengganu. Negeri yang diperintah oleh PAS pun macam berfikir dululah nak ubah DUN ke tidak, macam berfikir dululah. Dan sekarang ni bila parlimen dah berubah, maknanya parti-parti politik yang bertanding, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Gabungan Tanah Air GTA, kemungkinan diorang sekarang tengah mencatur strategi-strategi, mencatur propaganda-propaganda, mencatur taktik-taktik untuk memenangi pilihan raya ini sebagai gabungan yang kukuh, solid, tak mahu campuran-campuran macam dulu, mahu menang secara kukuh dan solid. Bila sebuah kerajaan ni solid, kukuh, tak perlu gabungan campur-campuran macam dulu, hanya satu gabungan politik saja yang memerintah seperti sebelum Pakatan Harapan megang tu, maka mungkinlah lebih stabil lah, lebih senang nak mentadbir lah, lebih stabil lagi lah, lebih senang nak menguruskan negara lah. Okey, apapun kesimpulannya, Malaysia bakal menghadapi pilihan raya umum ke-15. Bersediakah anda semua untuk turun mengundi masa pilihan raya nanti? Jadi kepada korang yang belum daftar mengundi, cek-cek dulu lah di laman SPR. Ada tak nama korang naik untuk mengundi? Nak pula generasi muda yang 18 tahun yang automatik daftar tu kan? Korang cek dulu di SPR. Korang dapat mengundi ke tidak? Okey, sekianlah konten aku. Lama dah aku cakap ni. Kita jumpa lagi, okey? Korang like, share dan subscribe channel YouTube aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat. Assalamualaikum.